fil jahimi mukhallada. Abu Lahab ni tuan, dia kekal dalam neraka dan dikenakan dengan siksaan yang paling dahsyat, ya. Bi ahmada ata annahu fi kulli yaumil isnain daiman, ya. Kata Imam Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi, pada setiap hari Isnin akan datang kebaikan kepada Abu Lahab dengan keluarnya air daripada celahan jarinya untuk dia minum dengan air tersebut. Kenapa? Bi ahmada masruran, hanya kerana dia gembira dengan kelahiran Ahmad. Hanya kerana satu hari, tuan, yang dia gembira. Fama zannuka bil amdi alladhi tula umri. Maka al-Imam Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi bertanya, apa pandangan kamu kalau orang yang seluruh hayatnya, sepanjang hidupnya, bi ahmada masruran wa mata muwahhidan, ya, yang mana mati dia itu adalah mati dengan tauhid, mentauhidkan Allah, muwahhada, beriman kepada Allah, wa bi ahmada masruran, dan dia gembira dengan kelahiran Rasulullah sepanjang masa, tuan. Bagaimana keadaan orang yang begini, tuan? Kalaulah Abu Lahab yang kafir ini hanya kerana satu hari dia bergembira dengan lahirnya Nabi, bagaimana keadaan kita, tuan? Adakah wujud dalam hati kita cinta kepada Rasulullah? Adakah wujud dalam hati kita ini kasih kepada Rasulullah? Kita tanya soalan itu dalam diri kita, tuan. Tetapi dengan berkumpulnya kita pada malam ini, tuan, tidak lain tidak bukan adalah untuk kita menzahirkan kecintaan kita. Tuan-tuan, kalaulah sepanjang umur kita, sepanjang hayat kita ada rasa cinta kepada Nabi, mudah-mudahan kita diringankan oleh Allah SWT daripada siksaan yang dahsyat, sama ada azab di kubur ataupun azab di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya, kita sembahyang, kita puasa dan kita punya haji yang kita lakukan, adakah amalan-amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah, tuan-tuan? Belum tentu amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah. Kita tak yakin, tuan-tuan. Setiap amalan yang kita lakukan, yang kita rasakan ini amal solat, kita baca Quran, kita sembahyang, kita zakat, kita bersedekah, kita melakukan pelbagai amal kebajikan, adakah amalan ini kita yakin benar-benar diterima oleh Allah, tuan-tuan? Belum tentu. Kerana mungkin antara amalan-amalan kita adanya ghubar, adanya debu-debu riak yang menyeliputi amalan kebaikan kita. Ada debu riak, ada debu ujub, ada debu takabur dan sebagainya. Kerana itu, tuan-tuan, kita tak yakin dengan amalan kita. Tapi bukan dengan bermaksud bahawa kita tak perlu melakukan amalan baik, tuan-tuan, ya. Kita melakukan amalan kebaikan, tetapi dalam hati kita ini kita tak yakin bahawa amalan itu diterima oleh Allah, ya. Tetapi kita yakin dengan cintanya kita kepada Nabi, mudah-mudahan cinta itulah yang akan menyelamatkan kita pada hari akhirat kelak, tuan-tuan. Satu kisah saya nak kongsi, tuan-tuan, yang pada malam ini, kisah tentang seorang lelaki Badui yang datang kepada Nabi SAW. Lelaki Badui ini datang dalam satu majlis Nabi. Semasa dalam majlis tersebut, Nabi sedang menyampaikan khutbah, Nabi sedang menyampaikan mau'izah, ya. Nabi sedang menyampaikan nasihat kepada jamaah yang hadir dalam majlis Nabi tersebut. Kemudian dalam majlis tu, tiba-tiba lelaki Badui ini bangun, kemudian ditanyakan soalan kepada Nabi. Apa soalannya? Soalan beliau kepada Nabi, mata as-sa'ah ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, bilakah akan berlakunya kiamat? Tuan-tuan, Nabi tak jawab pun soalan tu, ya. Selepas ditanya soalan tersebut, Nabi dia tidak jawab soalan itu terus. Kata sebahagian para ulama, Nabi tak suka dengan soalan tu, dan soalan tu dibiarkan tergantung sehingga ke akhir majlis, ya. Nabi tak jawab soalan tu. Kemudian kata ulama yang lain, Nabi jawab soalan tu, tapi sehingga Nabi selesai menyampaikan ucapan beliau. Bila habis majlis, Nabi tanya, siapa yang bertanyakan soalan tentang kiamat tadi? Nabi tanya, kan? Tadi ada orang bertanya tentang kiamat, siapakah yang bertanya tentang bila akan berlakunya kiamat? Maka lelaki Badui ni angkat tangan, ha ana zaka ya Rasulullah, aku di sini ya Rasulullah, aku yang bertanyakan soalan, dan soalan aku, bilakah akan berlakunya kiamat, ya? Maka kata Nabi bertanya kepada lelaki Badui tersebut, kamu bertanya tentang bila berlakunya kiamat, tapi adakah kamu bersedia untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Nabi tanya, tuan-tuan, bukan Nabi nak memperkecilkan lelaki Badui tersebut. Nabi tahu ada sesuatu di dalam hati lelaki tersebut ketika mana beliau bertanyakan soalan tersebut, ya. Soalan tu bukan bermakna bahawa lelaki tu nak tahu
bila secara tepatnya kiamat tu akan berlaku. Dan lelaki Arab Badui ni bukan nak tanya tu, tetapi ada sesuatu yang lain yang dia nak sampaikan kepada Nabi. Sebab tu Nabi tanya. Nabi tak terus jawab, bila berlakunya kiamat? Nabi tanya, kamu dah bersedia ke belum? Kalau kiamat tu berlaku tak lama lagi, kamu dah bersedia ke belum? Maka kata lelaki ni, ma'adatulaha syai'an. Aku tak bersedia apa-apa ya Rasulullah. Aku langsung tak mampu untuk nak kumpulkan, nak sediakan amalan aku untuk berhadapan dengan hari kiamat. Aku tak sanggup menghadapi hari kiamat. Illa anni uhibbullah hawa rasulah. Hanya satu saja yang aku bawa ya Rasulullah, bahawa aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata lelaki Badui ini, tuan-tuan, hanya ini saja persediaan aku. Dengan amalan aku tak mampu. Kalaulah kiamat berlaku esok, aku tak tahu macam mana keadaan aku. Mungkin aku lebih hampir kepada neraka daripada hampirnya aku kepada syurga. Kenapa? Kerana sikitnya amalan aku, kerana tidak baiknya amalan aku. Tetapi adanya cinta aku kepada Allah, cintanya aku kepada Rasulullah, dengan cinta ini mudah-mudahan dapat menyelamatkan aku ya Rasulullah. Maka jawab Rasulullah, anta ma'a man ahbabta. Wahai sahabat, sesungguhnya di akhirat nanti kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu kasih, orang yang kamu cintai. Di dunia ini, maka kamu akan bersama dengan mereka. Kalaulah kita kasih kepada Allah, kalaulah kita kasih kepada Nabi dengan sebenar-benar kasih, maka di akhirat kelak, tuan-tuan, kita akan bersama dengan Rasulullah kerana kasihnya kita dengan Rasulullah. Nak bagi tahu apa, tuan-tuan? Maksudnya dengan amal kita saja tak cukup untuk nak selamatkan kita di padang mahsyar nanti. Amal saja, tuan-tuan, tak akan mampu untuk kita nak bawa, untuk kita nak sediakan bekalan, untuk kita nak hadap di hadapan Allah. Amal saja tak cukup, tuan-tuan. Tetapi dengan al-hub, dengan kecintaan inilah yang akan menyelamatkan kita. Dengan kecintaan inilah Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul pada hari ini tidak lain tidak bukan adalah untuk kita melahirkan kasih tersebut, untuk kita menunjukkan sayangnya kita, rindunya kita kepada Rasulullah, ya. Tuan-tuan, untuk kita nak datangkan, untuk kita nak hadirkan sayang kita ni, tuan-tuan, kepada Nabi. Macam mana kita nak wujudkan sayang tersebut? Kata ulama, untuk kita nak kenal Nabi, maka kita kena kenal Nabi dengan beberapa perkara. Kita kena kenal Nabi dengan dalailun Nabi. Kita kena kenal Nabi dengan khususiyat Nabi. Kita kena kenal dengan Nabi dengan syama'ilun Nabi, ya. Ini dibincangkan oleh para ulama, ya. Kalau kita sayang kepada Nabi, tuan-tuan, bukan dengan hanya sekadar kita tampal pada kereta kita dengan stiker I love Rasulullah. Itu bukan tanda cinta, tuan-tuan, ya. Tanda cinta tu dengan kita ada usaha untuk kita benar-benar nak kenal kepada Nabi SAW. Macam mana nak kenal Nabi, tuan-tuan? Cara kita nak kenal Nabi dengan kita sendiri datang ke dalam majlis ilmu. Kita sendiri nak kena dengar tentang kisah Nabi SAW. Kita kena tahu siapa Nabi kita. Kita kena tahu sifat-sifat Nabi kita, seperti mana yang diceritakan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu. Kita kena tahu macam mana rupa paras Nabi, tuan-tuan, ya. Kerana tu para ulama menyebutkan bahawa antara sebab jatuh cintanya kita kepada seseorang dengan sebab 3 perkara, tuan-tuan, ya. Ada 3 perkara yang menyebabkan kita jatuh cinta kepada seseorang, ya. Yang pertama, kita boleh jatuh cinta kepada seseorang kerana kecantikan orang tersebut, kerana cantiknya dia, kerana segaknya dia, ya, kerana celawanya dia, maka kita jatuh cinta kepada orang tersebut, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jatuh cintanya kita kepada seorang kenapa? Kerana orang tu baik, ya, kerana kita melihat kebaikan orang tersebut. Dan yang ketiga, seseorang boleh jatuh cinta kepada seseorang lain kenapa, tuan-tuan? Kerana orang tu pernah buat baik kepada kita, kan? Walaupun dia jahat dengan orang lain, tapi dia pernah buat baik kepada kita, maka kita jatuh cinta kepada dia. Dan ketiga-tiga sebab tersebut, tuan-tuan, ada pada baginda Nabi kita SAW. Rasulullah ada ketiga-tiga tersebut, ya. Rasulullah cantik rupa parasnya, Rasulullah cantik wajahnya, yang menyebabkan para sahabat jatuh cinta kepada Nabi SAW. Rasulullah cantik dalamannya, ya. Dalamnya, akhlaknya cantik, menyebabkan kita jatuh cinta kepada beliau.
Dan Rasulullah adalah orang yang paling banyak memberikan kebaikan kepada umat, ya. Tak ada seorang pun atas dunia ni yang boleh membuat kebaikan seperti mana Rasulullah membuat kebaikan kepada umatnya. Kerana itu bila Nabi sebut dalam hadis Nabi, man dalla ala khairin kafa'ili, sesiapa yang menunjukkan seseorang kepada sesuatu kebaikan, maka dia seumpama orang yang melakukan kebaikan tersebut. Tuan-tuan, siapa yang paling banyak menunjukkan kebaikan kepada kita kalau bukan Rasulullah SAW sendiri, ya? Maka hadis tu sebenarnya kembali kepada Rasulullah. Tuan-tuan, kisah yang terakhir saya nak cerita, tuan-tuan, pada malam ini tentang kecintaan para sahabat. Para sahabat Nabi SAW terhadap baginda Nabi kita, ya. Antara lain Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, ketika mana dalam peristiwa hijrah, ketika mana Nabi SAW bermusafir, berhijrah daripada Makkah ke Madinah bersama dengan sahabat yang baginda kasih, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan, tuan-tuan, ketika mana Nabi sedang tidur, dalam perjalanan tersebut Sayyidina Abu Bakar mencari makanan dan minuman untuk dimakan oleh Nabi SAW. Sedang Sayyidina Abu Bakar mencari makanan, tuan-tuan, kemudian terlihat ada seorang kanak-kanak yang sedang menternak seekor kambing. Maka Sayyidina Abu Bakar mendatangi kanak-kanak tersebut dan kemudian beliau tanyakan kepada kanak-kanak tersebut, bolehkah saya meminta sedikit susu untuk minuman saya? Maka kanak-kanak tersebut memberikan, ya, susu untuk beliau minum. Maka Sayyidina Abu Bakar meminum sedikit daripada susu kambing tersebut dan kemudian sebahagian lagi baginda bawa kepada baginda Nabi SAW. Ya, kemudian ketika sampai, baginda masih sedang tidur. Sayyidina Abu Bakar dia tak terus kejut Nabi. Dia tunggu sampai Nabi bangun. Semasa Nabi sedang tidur tu, Sayyidina Abu Bakar dia membolak-balikkan susu tersebut. Supaya apa? Supaya nak bagi susu tu jadi sejuk. Kan susu bila dia keluar daripada kantung kambing ni, dia akan masih rasa panas-panas lagi. Jadi Sayyidina Abu Bakar tahu Nabi dia tak suka panas. Maka dia goncangkan susu tu, nak bagi susu tu jadi sejuk. Ketika baginda Nabi kita SAW bangun, tuan-tuan, dan kemudian Sayyidina Abu Bakar menghulurkan susu tersebut untuk baginda minum. Ketika baginda Nabi minum, fasyariban Nabi SAW hatta tawaitu, kata Sayyidina Abu Bakar, aku melihat Nabi SAW minum susu kambing tersebut sehingga aku yang merasa kenyang. Tuan-tuan, ini bukan kata-kata mujamalah. Ini bukan kata-kata kita kepada orang bila kita tengok orang makan. Ustaz makanlah. Saya tengok ustaz makan pun saya dah rasa kenyang dah. Ini bukan mujamalah, tuan-tuan. Ini betul, ini hakikat. Nabi yang minum, yang kenyangnya itu Sayyidina Abu Bakar. Seolah-olah minuman yang masuk di dalam tekak Nabi itu, dia masuk ke dalam perut Sayyidina Abu Bakar. Seolah-olah jasad Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar ini adalah satu jasad. Kenapa, tuan-tuan? Kerana inilah kasihnya dan cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi, dan cintanya Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar. Kisah yang terakhir, tuan-tuan, saya nak kongsikan tentang kecintaan seorang kanak-kanak kepada Nabi SAW. Ini diceritakan dalam kitab Maulud Ad-Daiba', Maulud Daiba' karangan Al-Imam Wajhuddin Abdul Rahman Ad-Daiba'i. Ini sebuah kitab tentang maulud yang masyhur, ya. Diceritakan dalam kisah tersebut ketika mana Al-Imam Wajhuddin Abdul Rahman Ad-Daiba'i bersama dengan rombongan beliau untuk bermusafir ke Madinah Al-Munawwarah untuk menunaikan tawaf, untuk mengunjungi Madinah Al-Munawwarah, ya. Dalam perjalanan tersebut, ketika mula-mula perjalanan, ada seorang kanak-kanak yang datang kepada ketua rombongan tersebut, dan kemudian kanak-kanak tersebut bertanya kepada ketua rombongan tersebut. Kata dia, bolehkah saya nak ikut? Saya nak ikut rombongan ni sekali, ya. Kenapa? Kerana saya nak melihat, saya nak menziarahi makamnya baginda Nabi SAW. Kata ketua rombongan ini, kamu tak dibenarkan, ya. Kamu tak boleh ikut kami kerana kamu masih kanak-kanak. Kamu masih kecil. Kamu duduk di rumah kamu. Sampai masa nanti baru kamu boleh ikut kami. Baru boleh ikut rombongan kami untuk pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan, tanpa semua orang sedar, kanak-kanak tadi kerana cintanya kepada Nabi, kerana nak melihat makam Nabi, kanak-kanak tersebut dia menyorok, bersembunyi di bawah kereta kuda rombongan tersebut, ya. Kemudian seminggu perjalanan rombongan itu. Selepas seminggu, tak pernah seorang pun tengok, ya, kanak-kanak ni keluar daripada bawah kereta tersebut. Tak ada seorang pun perasan. Maknanya makan pun tidak, minum pun tidak.
Sampailah di Madinah Al-Munawwarah, sampai di Masjidin Nabawi. Kemudian tiba-tiba keluar kanak-kanak ni daripada bawah kereta tersebut. Orang yang melihat kanak-kanak ni berlari tadi, semua orang pelik. Bukankah ini kanak-kanak yang kita larang dia daripada mengikuti rombongan kita? Kan? Tiba-tiba keluar daripada bawah kereta. Tak pernah keluar pun sepanjang seminggu perjalanan tu. Bila sampai ke Madinah, dia keluar daripada bawah kereta. Dia pergi ke mana tuan? Dia terus berlari menuju ke makam Nabi SAW. Tengah berlari tuan, tiba-tiba kanak-kanak ini rebah di tengah jalan. Bila orang lihat, kanak-kanak ini telah meninggal dunia. Orang yang melihat perkara tersebut melihat betapa ajaibnya, betapa hebatnya, betapa agungnya cinta seorang kanak-kanak kepada Nabi SAW. Walaupun tak pernah melihat Nabi, walaupun tak pernah menatap wajah Nabi, tapi kerana cinta yang ditanamkan oleh keluarganya, oleh para ulama, oleh asuhan para gurunya, menyebabkan kanak-kanak ini timbul rasa cinta yang hebat kepada Nabi, sehingga sanggup bersembunyi di bawah kereta selama seminggu, tak makan, tak minum, hanya semata-mata kerana untuk menziarahi makam Nabi SAW. Tuan-tuan, melihat perkara ini, orang ramai menitiskan air mata. Kita yang pergi ke Madinah, tuan-tuan, kalaulah kita berpeluang pergi ke makam Nabi, adakah kita menangis di hadapan makam Nabi? Adakah kita rasa rindu kita kepada Nabi SAW? Kanak-kanak ini yang masih kecil, ya, yang walaupun tidak boleh berfikir seperti kita, tetapi cintanya di dalam hati itu adalah cinta yang sebenar-benar kasih kepada baginda Nabi SAW. Kemudian kanak-kanak ini dimakamkan di perkuburan Baqi' berdekatan dengan Masjidin Nabi. Tak lama kemudian tuan-tuan, selepas ditanam kanak-kanak tersebut, orang ramai melihat kubur tadi dia bergerak. Kubur tadi bergerak tuan-tuan. Kemudian dia menuju ke makam Nabi SAW, sehingga betul-betul berada bertentangan dengan makam Nabi. Kubur tadi berjalan tuan-tuan. Ini diceritakan dalam kitab Maulid Ad-Daibah, ya? Disebutkan oleh Al-Imam Wajuddin Ad-Daibah yang melihat perkara tersebut. Kubur tadi bergerak. Masya Allah tuan-tuan. Inilah karamah yang Allah bagi kepada seorang manusia, seorang kanak-kanak, hanya kerana apa? Mencintai Nabi. Walaupun dia tak sempat berjumpa dengan Nabi semasa hayatnya, tetapi dengan rahmat Allah, dengan kasih Allah, walaupun dia telah mati, kuburnya sendiri bergerak. Dan dikatakan bahawa kubur tu masih lagi ada, bertentangan dengan kubur Nabi SAW. Kata Imam Wajuddin Ad-Daibah, kata beliau, saya ini seorang yang alim, saya ini seorang yang bergelar ulama oleh masyarakat saya, oleh umat saya. Tapi kalaulah kasih dan cintanya saya kepada Rasulullah tidak dapat menandingi cinta dan kasihnya seorang budak ini kepada Rasulullah, apa gunanya saya dengan ilmu-ilmu yang saya miliki, tuan? Kerana itu seperti yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan, seseorang manusia itu boleh jadi dia dilahirkan dengan kecerdikan yang ada padanya. Ada orang yang lahir dengan cerdik, ada orang yang lahir dengan sederhana kemampuan akalnya, ada orang yang dilahir dia seorang yang balik, orang yang lambat nak faham. Tapi tuan-tuan, ada satu perasaan yang wujud di dalam fitrah setiap manusia, itulah cinta. Setiap daripada kita, tuan-tuan, akan ada perasaan cinta ini. Kerana itulah dengan majlis Maulidur Rasul ini, dengan berkumpulnya kita pada malam ini, adalah untuk kita melahirkan, adalah untuk kita menanamkan rasa cinta dan kasih kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan cinta dan kasih kita ini adalah seperti cinta dan kasihnya seorang kanak-kanak ini kepada baginda Nabi kita SAW. Saya kira sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini, tuan-tuan. Yang baik itu daripada Allah pastinya, yang kurang, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.